Okey. Now, dia bertanya kepada saya apa pun, dia suruh saya, dia minta jasa baik saya untuk menceritakan sebab sebenar saya beralih ke Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia huraikan sebagai peralihan. Okey. Jadi hari ini saya nak ceritakan mengapa, ya, dengar baik-baik, Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah penyelamat bangsa, dan gandengan Tun bersama dengan Tengku Razali Hamzah adalah satu-satunya gandengan, khususnya, ya, dengan kepimpinan Tun ni, yang boleh menyelamatkan keadaan sekarang. Jadi mengapa saya rasakan demikian? Okey, itu yang dia tanya. Dan kedua, dia tanya sebenarnya saya berkait dengan kumpulan mana. Okey, siapa di belakang saya. Okey, yang kedua ni saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin. Saya tidak ada sesiapa di belakang saya, tidak ada tuannya. Okey, tidak ada tuan. Segala yang saya laku saya anggap kerja amal. Okey. Ada yang berkata saya ni terima dana sekian-sekian untuk melakukan kerja ni, semua biar dia orang kata. Biar dia orang kata, saya tak ada masa nak layan. Pernah sekali satu ketika dulu kita punya champion Lokman Adam pernah secara terbuka dalam satu live dia mengatakan bahawa saya menerima 50,000 daripada Zaid Amidi. Jadi untuk membuktikan kepada pendengar saya bahawa saya ni bila saya kata tak ada tu tak ada, maka saya buat laporan polis, dan saya buat live lepas laporan polis ni. Saya rasa yang dah lama dengan saya ni dah tahu. Okay. Di mana dalam laporan polis tu saya meminta jasa baik pihak polis untuk memanggil Lokman Adam dan memanggil Zaid Amidi dan memanggil saya untuk mengesahkan sama ada saya menerima 50,000 daripada Zaid Amidi yang saya memang tak kenal, tak pernah berjumpa, tak pernah kenal, tak kenal, ya, dari contact direct dan sebagainya. Jadi yang saya lakukan ni kerja amal, dan saya lakukan selama yang saya terdaya. Bila dah tak terdaya, tak lakukan lah. Baik, jadi ini sebab apa yang saya buat ni saya rasakan perlu, sebab tidak ada yang lain yang melakukan sebagaimana saya lakukan. Okey, so itu satu. Jadi dalam dunia politik ni saya dah lihat, jangan mengharap. Okey, kalau anda benar-benar berjuang untuk bangsa, agama dan negara, jangan mengharap, sebab nobody is going to bother about you. Okey, jangan mengharap. Buat je perjuangan anda, sebab banyak fenomena kepalsuan yang saya lihat di dalam dunia politik ni. Okey, apabila saya dah rasakan ada kepalsuan tu, saya akan berjaga-jaga. Jadi jika anda melakukannya untuk tujuan agama, bangsa dan negara, maka anda selesa, maka anda tidak ada kepentingan. Bila anda tidak ada kepentingan, maka apabila anda melakukan sesuatu, berhujah sesuatu, berjuang sesuatu, perjuangan itu memang benar. Okey, anda tidak akan terpesong ke landasan yang palsu. Okey. Jadi mengapa Tun? Okey, sebenarnya kenyataan bahawa saya beralih ke Tun ni silap. Saya ni fanatik Tun masa zaman saya budak-budak. Okey. Sehingga saya melepasi sekolah menengah. Saya critical. Saya ni I'm a critical thinker. Tapi saya memang zaman budak-budak dulu, sehingga lepas sekolah menengah ni sampai ke universiti pun memang fanatik Tun lah, sampai buat ijazah, master dan sebagainya. Cuma ada satu tempoh singkat selepas jadinya isu 1MDB ni, saya terperdaya. Kerana pada ketika itu saya tidak ada jaringan hubungan tahap pertama, maknanya direct. Saya bergantung kepada tahap kedua, ketiga dan sebagainya. Dan segala maklumat yang sampai itu sebenarnya dimanipulasi. Mengapa saya kata dimanipulasi? Sebab antara pihak tahap pertama, iaitu orang yang benar-benar terlibat dalam sesuatu perkara, contohnya Najib, Rosmah dan sebagainya, ada layer kedua, layer ketiga, di mana kita ada pihak yang menjaja maklumat. Dia ni suka hidup dengan menjaja maklumat. Dia jaja sini, dia ambil maklumat sini, dia jaja sana, dia ambil sana, dia jaja sini, dan begitulah. Mereka akan dalam proses tu mereka akan cuba kaut keuntungan. Okey. Dan di dalam proses menjaja maklumat ni, banyak maklumat ni akan dipalsukan, ditokok tambah untuk kepentingan
tertentu. Lebih daripada itu kita tak payah masuk lah. Dan kemudian ada layer ketiga dan sebagainya. Dan saya bila maklumat itu sampai, banyaknya adalah kepalsuan. Itu satu. Dua, memang zaman Najib ada sel-sel media dan pihak-pihak yang berkait dengan sel media di mana mereka melakukan propaganda dengan begitu cekap sehingga boleh membuat layer ketiga, layer keempat ni percaya dengan maklumat palsu yang diterbitkan sebagai fakta. Satu contoh ialah dakwaan kononnya dokumen-dokumen yang diterbitkan di media-media tertentu seperti The Age dan Sarawak Report sebagainya, semuanya palsu. Memang saya tidak suka Sarawak Report sebab Sarawak Report ni banyak kepalsuan. Tetapi dokumen-dokumen tertentu yang telah diterbitkan yang didakwa oleh sel media Najib tu adalah palsu, bukannya palsu. Sebab akhirnya benda ni menjadi bahan bukti di dalam mahkamah sehingga menjurus kepada Najib disabit bersalah. Dan saya mengikuti seluruh prosesnya, dan peguam Najib mahupun kumpulan Najib sehingga hari ini, termasuk dalam proses rayuan dia, tidak pernah mempertikaikan kesahihan maklumat-maklumat tersebut. Jadi kita yang ditipu. Tetapi apa pun, selepas pilihan raya umum ke-14 saya mula membuat kajian serius sebab kita tertipu dalam pilihan raya umum ke-14 dan diberi persepsi kononnya Barisan Nasional boleh memenangi 2/3 majoriti. Tapi akhirnya kita tahu apa yang berlaku, jadi saya mula mengesyaki bahawa banyak kepalsuan dalam maklumat. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membina jaringan komunikasi tahap pertama dan mengambil masa yang begitu lama, berbulan-bulan, untuk membina jaringan tersebut. Supaya apabila saya membuat kajian secara terperinci dan segala maklumat yang diberi kepada saya itu adalah sahih jitu. Dan pada masa itu saya memang rapat dengan Najib dan saya memang rapat dengan Rosmah. Tapi sebelum penghujung tahun 2018 saya dah mula tak selesa berada di perkarangan atau di sekitar Najib. Dan ada usaha apabila mereka nampak saya ni menjarakkan diri, ada usaha pihak tertentu untuk cuba mengaibkan saya. Okey. Dan saya juga tidak suka persekitaran Najib dan Rosmah, orang-orang yang di persekitaran mereka. Jadi sebelum hujung 2018 saya membuat transisi. Saya beransur-ansur menjarakkan diri dan kemudian tidak adalah hubung kait dengan Najib. Dan pada masa yang sama saya dah mula sedar kekhilafan saya pada bulan Ogos September 2018 bahawa sebenarnya dalam tempoh 2-3 tahun tu saya banyak tertipu berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan retorik-retorik cerita-cerita palsu yang memang dah dibawa berdekad-dekad. Sebab zaman Najib, kamu kena ingat, satu retorik yang dimainkan oleh kumpulan sel media Najib adalah ada pihak-pihak yang memfitnah Najib dengan penipuan yang dimain berulang kali sehingga orang percayakan penipuan itu sebagai fakta. Ini betul ke tidak? Tetapi hujah yang sama boleh digunakan bagi maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh Najib, sel media Najib berkenaan dengan Tun. Sama juga. Kalau ada satu penipuan yang diulang berdekad-dekadnya, benda itu akan diterima sebagai benar. Lepas pilihan raya saya timbulkan satu persoalan. Mahathir ni secara langsung ke tidak langsung mengheret Najib ke mahkamah, menyebabkan Najib malu dengan dokumen dan dengan bukti dan sebagainya. Pada masa Mahathir menyerang Najib di antara tahun 2016 hingga 2018, Najib pada ketika itu adalah Menteri Kewangan dan dia memegang kerajaan. Tidak pernah dikeluarkan sebarang bukti untuk mengheret Mahathir ke mahkamah. Lepas tu lepas pilihan raya, bila saya tanya pihak-pihak tertentu, mereka menggunakan spin, kononnya mereka kesiankan Mahathir. Saya rasa itu tak masuk akal sebab Najib memang sebelum pilihan raya, rupa-rupanya 2-3 bulan atau berbulan-bulan sebelum pilihan raya, memang dia dapat maklumat intelligence bahawa Barisan Nasional akan kecundang atau menang tipis. Jadi mustahil dia akan biarkan Mahathir kalau benar-benar dia ada bukti. Tak apa. Lepas tu, lepas langkah Sheraton, kerajaan tumbang. Sekali lagi pihak-pihak yang dari Barisan Nasional ni terlibat dalam kerajaan.
Ada orang-orang mereka yang duduk sebagai Menteri Kewangan dan sebagainya dalam kementerian-kementerian. Takkan sekarang ni tak boleh korek sebarang maklumat, bukti untuk heret Mahathir ke mahkamah? Yang dimainkan adalah cerita yang sama yang dimainkan berdekat-dekat. Mereka, bahan makanan mereka adalah cerita. Dan Najib memang bersekongkol dengan Anwar. Retorik yang dimainkan adalah Mahathir dikawal oleh DAP. Nombor satu, Mahathir kenal DAP pada pertengahan tahun 2016 hingga 2000, lepas langkah Sheraton ni 2020. Anwar ni semenjak tahun 1998. Tapi fokus mereka, Najib adalah geng Najib ni adalah Mahathir. Anwar mereka biarkan. Yang mengawal DAP ni Anwar. Itu satu. Dua, baru-baru ni UMNO sendiri nak kerjasama dengan DAP. Saya dah beritahu dari awal, UMNO menjaja perjuangan Umar. Awal-awal saya dah beritahu, orang tak percaya. Bahawasanya ini semua untuk menyelamatkan Tengku Najib, Zahid dan sebagainya, Bom Mokhtar dan sebagainya. Dan sebenarnya mereka tidak berkeberatan kerjasama dengan Anwar dan DAP. Dan baru-baru ni terbukti apabila Zahid mempertimbangkan pembentukan gabungan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan termasuk DAP dan bersekongkol dengan DAP. Dia boleh kencing kat semua, PAS dan sebagainya. Kononnya apabila mereka melakukan langkah Sheraton adalah ini semua adalah untuk menyatukan ummah bagi menentang anasir jahat yang musuh Islam. Ya, atas dasar itu dibuat adakan permuafakatan nasional, atas dasar itu dibuat nak kononnya nak buat kerajaan Melayu Islam, nak tumbangkan Pakatan Harapan, tapi last nak kerjasama dengan DAP. Jadi itu saya dah beritahu. Itulah saya dah beritahu. Banyak pemalsuan dalam geng Najib ni. Dan selepas pilihan raya umum ke-14 juga saya mengambil masa berbulan-bulan. Masa saya masih dengan Najib, tanpa pengetahuan sesiapa. Saya cari kenalan lama Tun. Saya cari balik, cari orang-orang yang saya rasa Tun pun dah lama tak communicate dengan mereka, tapi yang pernah bersama Tun pada zaman muda dia, pada zaman dia Perdana Menteri yang pertama, keempat. Dan banyak buat kajian, banyak buat kajian, banyak buat sampai berjumpa dengan bekas pegawai daripada Kementerian Kewangan, bekas pegawai daripada Bank Negara. Banyak. Saya memang ambil banyak inisiatif. Dan saya dapati banyak cerita yang dimainkan ni semuanya pemalsuan. Yang dimainkan berdekat-dekat sehingga benda tu jadi bahan makanan kumpulan Najib. Bukti tak ada. Nak heret Mahathir ke mahkamah tak ada. Tapi bermain cerita tu memang ada. Jadi akhirnya saya dapat tahu kepastian bahawa saya terkhilaf. Penghujung 2018 sebenarnya saya dah membuat keputusan saya akan perjuangkan Tun. Tetapi saya tak buat pendedahan direct. Saya ambil masa. Tapi saya hentikan apa jua bentuk kritikan, serangan terhadap Tun. Okey. Dan saya jarakkan diri daripada Najib. Lepas tu saya lihat di 2019 UMNO jaja penyatuan ummah. PAS hanya tunggang sama ada UMNO atau PPBM kerana niat dia adalah bila PRU 15 dia nak kembangkan sayap dia. Jadi dia perlu bantuan kroni-kroni UMNO, dia perlu bantuan dana. Sebab itu dia berpaut kepada Muhyiddin. Sebab sekarang ni dia kurang percaya kepada UMNO. Sebab apa pun, kalau ada bantuan dana, kalau UMNO dengan PPBM bergaduh, okay, maka kedua-duanya akan cuba rampas, akan cuba berbaik dengan PAS, akan cuba tarik PAS ke arah mereka. Jadi apabila UMNO dengan PPBM bergaduh, anda semua tak nampak sebenarnya yang untung adalah PAS. PAS sebenarnya mengambil faedah daripada pergelutan ini. Sebab itu PAS pilih satu, dia tengah main psikologi dengan PPBM dengan UMNO. Oh, kami nak dengan PPBM, kami takkan berganjak dari PPBM sebab dia tahu UMNO tak suka PPBM. Tapi pada masa yang sama, dia juga tegaskan kami akan kekalkan muafakat nasional, kami akan berjuang demi muafakat nasional sebab dia tahu PPBM tak suka.
Jadi dia tengah bermain dua-dua belah. Benda ni saya akan tulis malam ni atau esok. Okey. Jadi asalkan dia buat begitu, okey, maka setiap pihak PPBM atau UMNO akan cuba rapatkan diri dia dengan PAS atau cuba tarik PAS lebih ke arah mereka. Dan ini akan menguntungkan PAS sebab akhirnya PAS kena berpaut kepada pihak ni yang kalau betul-betul nakkan PAS, jadi PAS akan minta kerusi di PRU15 sebab dia nak kembangkan sayapnya, dia tak cukup dana. Itu sahaja yang PAS nak. Cuba fikir logik. UMNO dah terang-terang tunjukkan kepada PAS bahawa dia menipu, dia menjaja penyatuan ummah apabila dia nak kerjasama dengan DAP. Okey. Mengapa tiba-tiba mengapa PAS tak masih beria-ia nak selamatkan muafakat nasional dan sebagainya? Itu semua retorik, itu semuanya game PAS. Okey. So kononnya PAS ni pejuang agama lah, nak menegakkan, nak menjaga kesucian agama Islam tu semua pembohongan semata-mata. Cuba lihat masa dulu isu Nur Sajat yang buat umrah di Mekah berpakaian seperti perempuan, habis PAS serang, Harakah serang Mujahid, padahal itu bukan kesilapan Mujahid. Sekarang Mujahid tengah saman PAS, Harakah. Okey. Tapi babak baru-baru ni ada seorang perempuan Melayu yang didakwa ni anak saudara kepada seorang menteri UMNO, pergi ke India dan kahwin menurut tata cara perkahwinan Sikh. Dan tata cara perkahwinan Sikh ini memang mereka sujud di depan kitab suci agama orang Singh. Okey. Semua ni bila terbongkar, okey, dan suami dia dikatakan tidak masuk Islam. Bila benda ni terbongkar, PAS senyap. PAS hipokrit. Kita dah lihat selepas langkah Sheraton ni, segala yang diperjuangkan oleh PAS ni dia senyapkan selepas tu. Semuanya penipuan belaka. Putar belit agama ada bukti, petik dalil ada. Jadi PAS mengambil kesempatan daripada pergelutan antara UMNO dengan PPBM itu sahaja. Jadi ketiga-tiga spesies ni, PPBM, UMNO dan PAS ni, masing-masing adalah spesies politik berkepentingan yang sedang menipu rakyat. Sebab itu saya amat menentang mereka. Okey. Dan yang saya lihat benar-benar yang benar-benar mewujudkan pentas penyatuan ummah tak lain tak bukan TUN. Sebab dia wujudkan pentas maruah agama, maruah Melayu, di mana wakil-wakil dari semua parti. Dia tak letak syarat kena ada ideologi ini atau sehaluan dengan kita atau sealiran dengan saya. Tak. Hang datang, lepas tu hang bebas cakap apa yang hang nak, sebab saya timbulkan pentas muzakarah. Jadi yang paling asas dalam perjuangan Islam, dalam usaha penyatuan Islam tu telah sempurnakan oleh TUN. Kat sini, kita akan kerjasama dengan, dah keluar mulut ahli-ahli politik UMNO, PAS, parti, kita akan kerjasama dengan parti-parti yang sehaliran dengan kita. Kemudian didakwa kononnya itu adalah penyatuan ummah. Bohong. Itu adalah penyatuan parti-parti politik ala barat berkepentingan yang langsung tidak Islamik, langsung tidak ada keislaman dia. Okey. Dan apa yang saya lihat di situ adalah semuanya satu kumpulan melibatkan pemimpin yang sedang mengaibkan Melayu Islam, yang menyebabkan keunggulan nilai peradaban kita bakal tersungkur sekiranya mereka terus memimpin. Mereka lebih bahaya daripada apa yang didakwa dulu yang mereka tentang, kononnya DAP ni pengancam Islam. Mereka lebih bahaya sebab mereka Muslim sendiri yang melakukan perkara ni. Dan babak DAP tu memang dulu saya pun pernah tentang, tapi kesalahan kecil ini mereka jadikan tahap gunung. Okey. Mereka menjaja semua. Perjuangan adib, perjuangan nak haramkan dongzong, nak hapuskan sekolah vernacular ni, semuanya pembohongan. Penyatuan ummah. Okay. Saya memang
mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana dia adalah pemimpin yang benar-benar yang boleh diklasifikasikan sebagai pejuang agama bangsa negara, pemimpin Islam sejati, dan benda ini pernah diakui sendiri oleh Hadi Awang, dan Mahathir teriktiraf di seluruh dunia sebagai seorang pejuang Islam yang tidak gentar dengan ancaman sesiapa, Barat ke Israel ke apa-apa, dan berani menegakkan prinsip kebenaran apabila memperjuangkan nasib mereka yang seagama dengannya, mereka yang sebangsa dengannya. Terkenal di seluruh dunia. Okey. Dan apabila sekarang ni dia umur 95, dia datang balik ni bukannya untuk cuba dapatkan kuasa seperti yang didakwa, kononnya nak dapat harta ni, yang ini tak lengkap, yang tu belum lagi kau keuntungan dari sini. No. Dia tak ada apa-apa yang perlu dirugikan. Dia boleh bersara. Tetapi dia rasa sesuatu dah tak kena dengan negara ni, dengan cara pentadbiran ni yang saya nampak, yang memang menjadi ancaman kepada Melayu Islam, ancaman kepada Islam. Tak lain tak bukan PAS, UMNO, PPBM. Jadi dia rasa dia perlu lakukan sesuatu sehingga selagi masih ada hayat dalam diri dia. Dan saya amat menyanjungi perjuangan itu. Sebab itulah saya tertarik dengan perjuangan itu. Sebab itulah saya lakukan kerja amal ni. Dan saya tak gentar, tak kisah dengan apa-apa yang diperkatakan oleh mana-mana pihak. Bagi saya, pentadbiran ini melibatkan beberapa individu yang pada hemat saya adalah musuh agama bangsa negara, dan orang-orang ini perlu dicantas dengan segera. Dan untuk makluman saudara-saudari, memang Tan Sri Muhyiddin Yassin ada membuat percubaan untuk berhubung dengan Mahathir. Sebab dia dah tahu situasi dia, keadaan dia dah genting. Tetapi benda ni dia tidak akan mengaku. Dan benda ni tidak dilayan. Okey. Jadi ini adalah untuk menjawab persoalan yang ditanyakan kepada saya, mengapa saya berjuang begini dan mengapa saya menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi tak pernah berlaku peralihan. Mengapa saya kata tak pernah berlaku peralihan? Pada masa dulu yang saya terkhilaf tu, yang saya memperjuangkan benda-benda tertentu yang bersangkut paut dengan Najib, saya bukan perjuangkan Najib. Saya tidak pernah perjuangkan Najib atau UMNO. Tidak pernah saya declare saya ni pejuang UMNO, mendukung perjuangan UMNO. Tidak pernah. Dari dulu saya memang tak suka dengan UMNO. Tetapi pada ketika itu saya memperjuangkan apa yang saya fikir adalah ketidakadilan yang berlaku terhadap Najib, yang sekarang saya tahu saya dah terkhilaf dulu. Okey. Jadi dalam Islam ni, kalau kita dah terkhilaf tu, kita cakaplah kita dah terkhilaf. Okey, itu sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya dah terkhilaf. Sebab pada masa tu memang saya tidak ada jaringan seperti mana yang saya ada sekarang, jaringan maklumat sekarang. Jadi kalau nak suruh, kalau awak harap saya ni cuba spin dan beritahu, oh sebenarnya itu taktik saya, no, saya bukannya spin. Kalau dulu saya dah terkhilaf, saya beritahu anda saya dah terkhilaf, habis cerita. Okay? Tapi the real, pertama kali dalam hidup saya pernah mendukung perjuangan sesiapa. Sekarang saya memang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan saya memang sokong gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah, the two legends in this country, dan hanya mereka sahaja boleh menyelamatkan keadaan.